pelajaran atau kita memulakan hari itu stop kita, iaitu pengenalan Nabi dan Rasul. Pengenalan Nabi dan Rasul. Perkataan Nabi dalam bahasa Arab berarti orang yang membawa pengkhabaran, ya, Nabi. Orang yang membawa pengkhabaran mengenai perkara-perkara yang gaib, ya. Menurut istilah agama, Nabi itu ialah orang lelaki yang dipilih oleh Allah SWT dan diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sahaja. Ini Nabi. Jadi Nabi ini berbeza dengan Rasul, ya. Sebagaimana dijatuhkan oleh Allah SWT tentang Nabi, ya. Sebab itu wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum bi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Ini sifat Nabi memang sabarlah, ya. Dan Nabi ditugaskan untuk membawa pengkhabaran untuk diri dan ahli keluarga sahaja, Nabi. Tetapi Nabi ini juga diberi oleh Allah kelebihan, yaitu mukjizat, ya. Mukjizat ini sesuatu perkara yang menyalahi adat. Menyalahi adat. Adat kita lelaki macam mana, adat kita macam mana, ya tak? Itu kelebihan. Nabi ni tidak seperti kita. Wajah Nabi pun tak ada macam wajah kita. Allah, itu kelebihan. Sebab itu Nabi dan Rasul di mana-mana drama Arab ke apa tidak akan ditimbulkan wajah mereka, kecuali para sahabat. Sahabat adalah cerita Umar bin Khattab, ada penggambaran, ya tak? Cerita para sahabat boleh, tapi para Nabi dan Rasul memang, ya, tidak dibenarkan kerana dia adalah wajah yang mulia, ya, yang Allah kurniakan. Manakala kita ini sentiasa mengingati Nabi dan Rasul, sebab itu kita ada hubungan kita dengan Allah. Allah qadim, kita apa? Kita hudus, kita baharu. Hubungan kita dengan Allah, hubungan Nabi dengan Allah, ya. Ada kadang-kadangnya Nabi itu dapat pujian dari Allah, ya. Ada kalanya kita ini dapat karamah daripada Allah Ta'ala. Ini kelebihan kita. Kerana Nabi itu mempunyai istilahnya kelebihan mukjizat. Manakala ni hanya harapkan kepada karamat. Sebab itulah kita sentiasa mengingati Rasul-Rasul kita, para Nabi, sama ada bukan di zaman kita. Sebab baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus kamu wahai Muhammad kecuali pembawa rahmat sekalian alam. Maknanya Nabi Muhammad itu adalah pembawa rahmat, pengajaran, khabar berita, ya, kepada umatnya. Sebab itu Allah memuliakan, Allah memberi kelebihan para Nabi dan Rasul. Umpamanya Nabi yang dikurniakan kelebihan fadilat yang tidak ada pada Nabi yang lain, yang dipilih khas oleh Allah, digelar iaitu ulul azmi, ya, yang menghadapi kesabaran yang paling banyak. Contoh Nabi Nuh alaihissalam yang paling diuji oleh Allah dengan umatnya. Nabi Musa alaihissalam diuji oleh Allah juga. Nabi Isa alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, terutama di dalam bulan iaitu hari Tasyrik. Berlakunya hari Tasyrik itu adalah sirah, ya, daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ini diceritakan kelebihan-kelebihan yang Allah gelarkan dia paling tinggi darjatnya, iaitu ulul azm
ummi. Begitu juga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kelebihan mukjizat. Sebab itu diterangkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Ahzab, ya, ayat 21. Allah menjelaskan, laqad ja'akum laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasul itu merupakan contoh ikutan tauladan yang terbaik. Ini kelebihan, ya, yang ada pada seorang Rasul. Baik. Jadi saya nak meneruskan tentang Nabi ini adalah orang yang dipilih oleh Allah. Nabi ini tiada perempuan, laki-laki semua. Kalau perempuan jadi Nabi payah. Nah, macam mana nak berdakwah? Bila datang haid, dia dah tak boleh nak berdakwah. Aha. Jadi satu keduanya perempuan tak boleh jadi imam. Tapi lelaki, ya, dipilih oleh Allah adalah seorang lelaki yang sangat mulia, yang dipilih dari keturunan yang terbaik. Manakala perkataan Rasul mengikut penggunaan bahasa ialah utusan. Ya, kalau Nabi itu dah berkata pembawa pengkhabaran, itu Nabi. Rasul adalah sebagai utusan Allah. Itu beza. Sebab Rasul ini boleh untuk bila dapat wahyu untuk dirinya, ahli keluarganya, dan disebarkan kepada kaumnya atau umatnya. Itu Rasul. Ini boleh dia meluas, ya, beza dengan Nabi. Nabi ini untuk pengetahuannya dan ahli keluarganya dan kerabat yang terdekat dengannya. Manakala Rasul meluas, disebarkan cara meluas. Sama ada di Islam, dari kalangan orang tak Islam, dia kena dengar. Tu. Ya. Sebab bila wahyu yang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah akan, ya, khabarkan kepada seluruh pelosok masyarakat, tak kira Melayu pula masa itu ada Melayu tak? Tak kira itu bangsa Yahudi, ya, atau orang kafir ataupun orang Islam. Hasil memang untuk orang-orang, ya, penganut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia boleh didengar, dikhabarkan juga fadilat-fadilat, ya, tentang wahyu yang telah Allah kurniakan kepadanya. Ini Rasul. Untuk dirinya dan disampaikan kepada masyarakat, berarti bahawa tiap-tiap orang yang dipanggil Nabi dan dipanggil Rasul itu juga, ya, adalah pembawa wahyu, pengkhabaran daripada Allah Ta'ala. Manakala beriman kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul diutuskan oleh Allah SWT, itu merupakan satu daripada rukun Islam. Rukun Islam, ya? Ataupun satu daripada kalangan rukun iman, kepercayaan. Sebab itu iman ini ada 6 perkara. Kalau rukun ni, rukun yang dikata rukun Islam, kita ni ada 5 yang paling banyak. Rukun Islam ada 5. Apa dia? Pertama, mengucap 2 kali syahadat, pengakuan setiap masa. Kita kena membaharui. Sebab itu kita menaikkan ibadah solat itu dalam satu hari berapa kali kita membaharui syahadah kita, ya, banyak kali. Waktu zuhur 2 kali, tahiyat awal, tahiyat akhir. Waktu asar 2 kali, tahiyat awal, tahiyat akhir, dan 4 kali. Waktu maghrib 2 kali, tahiyat awal, tahiyat akhir, 6 kali. Dah. Waktu isya, tahiyat awal, tahiyat akhir, dah berapa kali dah? 8 kali. Dan waktu subuh sekali. 9 kali kita dimestikan membaharui syahadah, ya. Kena kita baharui syahadah, pengakuan kita.
Sebab ini perkara-perkara berpandukan kepada keyakinan. Ya. Di mana nyatakan dalam surah Al-Kausar contoh ya. Summa radadnahu asfala safilin. Ya. Kemudian kamu dijatuhkan, diberitahu tentang apa yang berlaku, diperlihatkan, kerana kamu yakin semua ni. Ya. Kita ni benda-benda yang gaib diceritakan tentang, kita akan dimasukkan dalam iaitu perkuburan. Kita akan disoal, akan ditanya, semua ada. Sebab itu dalam surah Al-Kausar kalau kita baca daripada awal hingga akhir, baru kita tahu tentang kedudukan kita sebenar. Allah bagi nikmat kita berbagai-bagai nikmat. Bukan nikmat itu bagi free of charge, tak ada. Ya. Sebab itu nikmat itu nanti akan disoal oleh Allah, kau pengguna apa? Ya. Dalam kita kehidupan ini ada 5 perkara yang kita kena jaga. Rukun Islam 5 perkara. Ya tak? Dalam tajwid pun ada 5 perkara yang menjadi asasnya. Apa dia? Izhar halqi, ikhfa halqi. Nah, tu. Apa lagi? Idgham al-una, idgham bila una, iqlab. Itu asasnya. Berpandukan pada nun mati dan tanwin. Oh ni. Semua ada 5. Kehidupan kita pun ada 5 perkara. Hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, lapang sebelum sempit. Apa lagi? Kaya sebelum miskin. Ada 5 perkara, semua ni kita sebagai asas kehidupan kita. Lapang sebelum sempit. Berlaku ini baru ni PKP. Sempit dah. Duduk kat rumah aja, keluar tak boleh. Cuba bayangkan. Sekarang ni kena pakai mask wajib pula. Sebab saya jadi jalan naik motosikal daripada Sentul pergi ke Ampang, di mana tempat-tempat tu ada polis trafik. Dia tengok kita tak pakai, alamat lah. Dia ada kan macam kita. Nah, kita nak kejar, dia tak perlu kejar. Dia tak perlu kejar. Dia semua ada alat. Ya tak? Sekian nombor motor sekian, tap tahan. Tak. Senang je tu. Tak. Mana dia tahu? Orang bagi tahu. Yang belah sana ada, yang belah sana ada, bagi tahu. Dia stop aja kat luar, kat depan. Sebab itu pada jaga. Kecuali dalam kereta. Tak apa, keluar kereta kena pakai. Ya tak? Saya nak kuliah ni kena tak pakai lah. Kalau pakai separuh muka saya nampak. Tapi lepas ni kena pakai. Baik. Itu ya pengertian. Allah menjelaskan tentang iman. Ya, beberapa dalil daripada Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ini selalulah hafallah orang tahlil. Setiap orang meninggal buat tahlil ini dah dibaca. Betul tak? Ini sudah amalan kita, fitrah kita. Ya. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Semua apa? Ya. Rasulullah adalah Rasul itu telah beriman dengan apa yang diturunkan dari Tuhannya Allah SWT, dan orang-orang mukmin semuanya beriman kepada Allah, wajib beriman pada malaikat, wajib beriman kepada kitab, yaitu Al-Quran.
Walaupun kita tidak bertemu, tidak menemui kitab yang lain selain Al-Quran, apa kita wajib percaya? Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Sebab ini juga diturunkan kepada para rasul. Ya, contohnya kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan kitab Injil diturunkan kepada baginda Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Al-Quran. Sebab itu dikatakan dalam Al-Quran, walau amana ahlul kitab lakana khairan lahu. Nah, kalau kamu ahli kitab, kamu terima Al-Quran sebagai penyambung wahyu Allah, lebih baik pada kamu. Tapi kalau sekarang dunia terkini hari ini, mana ada ahli kitab dah lagi? Ahli kitab dulu di zaman sahabat. Lepas tu zaman tabi'in, mutabi'in. Kita mutabi'in alahum bi ihsan ila yaumil dah beratus tahun. Ya, kita lagi tak. Ahli kitab dah tak ada. Apabila dimasukkan kitab-kitab ini dan isi-isi kitab itu telah dimasukkan secara wahyu kepada baginda Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Sebab itu lebih kita baca tadabbur dalam Al-Quran itu, semua ada kisah-kisah para Nabi-Nabi terdahulu. Contoh kisah Nabi Yusuf, Nabi Adam alaihissalam, semua diceritakan balik oleh Allah Ta'ala melalui wahyu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah bila tawaf wada' yang terakhir para sahabat semua sebab. Ni kisah betul. Rasulullah SAW apabila dia mengakhiri jadi rasul, untuk Allah sudah cukupkan time. Ya, apabila dinyatakan kepada baginda Rasulullah SAW, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang kuredai adalah agama Islam. Habislah. Selepas itulah Allah memerintahkan baginda Rasulullah SAW untuk menunaikan ibadah haji yang terakhir. Itu sebagai tindakan haji wada' Rasulullah SAW. Ketika wukuf di Arafah, maka banyak pesanan-pesanan kepada para sahabat. Jadi sahabat otomatik tahulah. Apa dia? Salah satu hadis yang ditinggalkan para sahabat, taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima dan tadillu abada kitabillah wa sunnati rasulillah. Dua perkara ku tinggalkan kepada kamu dan umatku. Barang siapa yang berpandu kepada dua perkara ini, pasti tidak akan sesat buat selama-lamanya. Yaitu kitabillah Al-Quran. Dalam Al-Quran ada matematik. Dalam Al-Quran ada sains. Dalam Al-Quran ada apa? Ada teknologi, macam-macam dalam Al-Quran. Ya, semua ada dalam Al-Quran. Hanya kita nak kaji, tak kaji. Nak jadi kaya semua ada, nak jadi miskin semua ada dalam Quran. Nah, bagaimana untuk menolak kita daripada balak, bagaimana kita menolak daripada penyakit, semua dinyatakan dalam Quran. Contoh dalam surah Dukhan ayat 12, Allah menyarankan kita baca Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Ada tak? Wahai Tuhan kami, lenyapkan, hapuskan, ya, azab, kesengsaraan kepada orang-orang yang beriman. Surah Dukhan. Sebab itu dalam sembahyang kita, bila kita dulu sembahyang seorang-seorang, kita baca banyak-banyak. Ya, Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80, Allah mengatakan wa idza maridtu fa huwa yashfi. Apabila aku sakit, engkaulah yang menyembuhkan. Tak ada siapa yang menyembuhkan. Sebab itu sesuai PM membaca doa, Perdana Menteri baca doa, tiada
penyakit yang tidak boleh kau sembuhkan ya Allah? Ada tak? Tiada kesusahan yang tidak kamu hapuskan ya Allah. Sesuai. Maknanya dia cari point. Doa dia sentiasa dia. Itu ambilan semua daripada Al-Quran. Hanya dia baca doa secara bahasa Melayu. Ini satu sejarah. Tak? Satu sejarah. PM baca, Perdana Menteri yang ada sekarang lah. Ini bukan saya nak menyokong nak apa, tapi ini motif dia. Satu doa. Jadi kita kena. Tidak ada penyakit yang tidak boleh kamu menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Sesuai dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, engkau yang menyembuhkan. Tak ada. Doktor itu sebagai ikhtiar. Sebab kita berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kena usaha, berubat, cek doktor, darah tinggi macam mana, kecil mana macam mana. Alhamdulillah. Saya pun walau muka tak manis, tapi bila cek kata doktor, awak ada kecil manis. Tak. Terima kasih lah. Saya tak manis, tapi kecil dah manis. Terima kasih. Awak ada darah tinggi. Saya tak tinggi, tapi darah dah tinggi. Okey lah tu. Jadi itu kena stabil lah. Jadi dia pakcik tak tinggi, tapi darah pakcik tinggi. Pandai juga doktor tu nak bergurau kita. Itu je. Jadi pun faham. Jadi kita terima. Jadi dia. Kita manusia kena terima. Kita cari doa-doa dalam Quran. Banyak doa-doa. Ya. Umpamanya amalan-amalannya kita kena. Ini sebabnya kita yakin. Kita kena yakin sesuatu perkara yang kita hadapkan kepada Allah kena yakin. Kita yakin. Cerita manusia apabila mati dimasukkan dalam barzah, dalam kubur, akan disoal oleh Allah Ta'ala. Itu semua diceritakan dalam Al-Quran. Kita kena yakin terima. Ya tak? Kita tak lihat. Itu namanya ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Beriman perkara-perkara yang tidak kita lihat, yang kita tidak tahu. Beriman. Ya. Misalnya orang tanya macam mana kita nak kenal Allah Ta'ala. Kenal alam yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Ya tak? Sebab itu kita orang yang beriman, kita sembahyang, kita tidak menghadap benda. Kita boleh sembahyang di tanah lapang, kita boleh sembahyang di tempat semak, kebun-kebun. Kita boleh laksanakan semua. Cuma agama lain dia tak boleh buat. Dia mesti adakan bentuk di depan dia. Kita tak ada. Sebab kita yakin. Sebab itu kita apabila seseorang itu meninggal dunia, nak hadapkan kepada pencipta dia, kita bersihkan dia dulu. Betul tak Imam? Kita mandikan, kita buang segala najis-najis yang ada pada tubuh badan dia. Kita hormati orang yang mati ini. Kita pakaikan wangi-wangian. Kita pakaikan apa? Pakaikan baju yang cantik, yang baru. Kemudian gunakan kapur barus yang khas. Kita nak hadapkan kepada pencipta. Kita yakin, kita percaya. Ya. Sebab takkanlah kita nak tanam hidung-hidung macam itu je. Kita kena hormati dia. Itu namanya karamah yang Allah berikan kepada manusia. Itu namanya karamah. Kita ni sesuatu yang kita untuk kita supaya kita terima hakikat karamah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuliaan Allah bagi kat kita. Ya, inilah satu kewajaran ya, suatu perkara yang kita kena faham. Baik. Dan mereka berkata, kami dengar, kami taat, kami pohonkan keampunanmu wahai Tuhan kami, dan kepada engkau tempat kami akan dikembalikan. Ni
Sebab itu selalu dalam wirid kita, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu pengakuan dalam doa kita. Jadi kita ni kena terima. Bila kita pengakuan itu, kita faham, ya, bahawa satu masa kami akan kembali kepadamu dan kami taat kepadamu. Kami terima dengan yakin sesuatu perkara. Sebab apa yang perkara ini berlaku, ada, ya, ada rahsia di sebaliknya. Umpamanya Allah timbulkan kita wabak, ya, virus macam mana, COVID-19. Ini semua adalah kifarah Allah Ta'ala, supaya kita kembali ingat balik kepada Allah, ikut aturan, ya. Jadi ini penting, supaya kita munajat, banyakkan berdoa kepada Allah. Sebab itulah kadang-kadang kita lupa kita ni siapa. Bila kita diberi kekayaan, kita lupa. Semua tu bukan beri peri-peri, tak ada peri-peri. Akan soal, kau guna apa? Aku bagi duit kekayaan kamu, kau keluarkan kan? Kekeluarkan kak sebahagian daripadanya. Apa sebabnya? Kita disuruh buat korban. Apa makna korban itu? Korban itu mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Perkataan fi'il madinya qaraba, ya, telah mendekatkan diri, ya. Makna korban, kita rela, ya. Dalam surah mengatakan inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kena ingat, ya. Bila kita ingat pada itu, barulah ada kemantapan iman kita, akidah kita, di keseronokan kita dalam beramal. At-taksirul amal. Baik, ini ya salah satunya. Tegasnya, yang dikatakan maksud beriman kepada Nabi dan Rasul itu ialah kita mesti membenarkan, meyakini di dalam hati kita. Tegasnya, hati kita yakin, oh ya, si bulan tu mati. Siap. Masa PKP ni kalau meninggal dunia, ya Allah, 3 orang aja boleh dibayangkan. Cuba bayangkan, 3 orang aja. Bila kita tengok dalam TV, ya Allah, seelok orang membayangkan orang mati, jenazah kita itu 40 orang. Dah nak macam mana? Dah tak boleh dekat semua. Yang nak sembahyang pun semua lengkap dengan pakaian. 3 orang je. Dah tak boleh mandi, ya, terpaksa pakai apa? Tayamum saja. Ada juga orang tak terima, ya, berlaku ya di Indonesia, ya. Tak terima, dibuka balik dia mandi, dah semua kena. Satu kampung kena semua. Jangan main. Ini virus ujian Allah, kena terima. Jangan. Benda dia tak nampak, tapi dia datang, boleh mendatangkan kematian. Dia bukan tak percaya dia. Kita yakin. Bila berlaku begitu, barulah ya tak? Sebab itu macam kita lah, Allah telah jadikan namanya iblis ataupun syaitan. Syaitan ini tugasnya ada yang boleh masuk sampai tahap dia boleh masuk ke saluran darah kita. Dia punya kelebihan dia. Boleh dia masuk ke darah kita, boleh jiwa kita, pemikiran kita. Syaitan, ya. Kita bukan nak katakan kita benci pada syaitan, tapi kita mengelak diri daripada gangguan syaitan. Ya. Sebab tu kita kena ceritakan supaya syaitan ini tidak kacau kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita ceritakan, ya Allah, jauhkan kami daripada syaitan yang kederajam, yang kejam.
Itu doa kita. Ya. Ataupun dalam surah Yasin, alam ahadi ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Ya. Tahukah kamu syaitan itu adalah musuh. Dia tak mau kurang, tak mau bertolak ansur dengan kita. Sebab dia sikapnya aduwwum mubin, musuh yang nyata, yang jelas. Di zaman Nabi Adam sampailah kita. Cuba bayangkan. Sebab itu kita cari jalan macam mana membaca ayat-ayat yang mengelakkan daripada gangguan syaitan. Kita nak halau dia, kita tak mampu, kita tak nampak dia, dia nampak kita. Cuba bayangkan. Dia nampak kita tak nampak dia. Kalau kita nampak boleh ngelak, boleh. Dia tak nampak. Dia adalah makhluk yang halus. Caranya ialah dengan mendekatkan diri pada Allah, minta perlindungan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, jauhkan kami, lindungi kami daripada syaitan. Syaitan memang sifatnya kejam. Manusia boleh jadi kejam seperti syaitan. Banyak cerita dalam warta berita. Seorang isteri apabila suaminya mencari calon yang lain, isterinya rela, pergilah buka fail di mahkamah supaya perceraian. Rupanya tengah jalan dicekik isteri dia, diikat ke leher, mati dah isteri dia. Dicampak ke mana isteri dia. Sebab geram. Ini sifat asudan syaitan. Sebab itu kita sentiasa, sebab syaitan ni sifatnya aduwwum mubin, musuh yang nyata, tapi tidak boleh dilihat oleh panca indera. Masuk waktu ya. Jadi setakat itu perkongsian ya yang baik ni pada Allah. Itu sebagai hari ini sebagai permulaan mukadimah aja, insya-Allah akan datang ya. Jadi yang baik ya.